Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa uswatina Sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'ati wal mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yumiddin adada anfasil makhluqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha'i wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan shalihan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman shahiha walhamdulillahi rabbil alamin. Amin Allahumma amin. Thumma amma ba'du. Yang dimuliakan lagi disanjungi dan dicintai para alimah ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan imam, seluruh saf kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Al-Jauhar Taman Sentosa, yang diroikan lagi dikasihi dan disayangi ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, semoga kita semua mendapat pengampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Amin Allahumma amin. Kita mulai majlis kita dengan Ummul Quran. Hadiahkan Al-Fatihah ini kepada baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, para isteri, para keluarga baginda radhiyallahu taala anhum, dan khususnya kepada tuan pengarang kitab almarhum al-alim al-alamah Fadilatul Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan kepada keseluruhan para guru, para masyayikh, para habaib kita, dan kepada kedua orang tua kita. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah guna taufik dan hidayah Allah, dapat lagi kita menyambung pengajian pada malam ini pada membicarakan ilmu asas fardu ain tauhid atau akidah, pada menghuraikan kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Semoga duduknya kita dalam majlis ilmu pada malam ini qabul di sisi Allah sebagai suatu amal soleh yang menjadi saham dan akhirat nanti insya-Allah. Kita menyambung pada perbahasan sifat wajib bagi Allah yang keempat. Kalau kitab Jawi saya ni halaman 25 baris 2 daripada bawah. Sifat wajib Allah yang keempat, wajib pada akal, bukan wajib atas Allah. Itu jangan salah faham. Wajib ni ada dua. Yang pertama wajib akal, yang kedua wajib syarak. Wajib syarak tu tak buat berdosa, kalau buat berpahala, tu wajib syarak, dinamakan fiqh. Adapun wajib akal, perbahasan akidah, mesti pada akal, wajib pada akal. Itu maksud wajib.
Maka sifat wajib bagi Allah, wajib pada akal kita Allah bersifat yang keempat ni, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kita akan bicarakan sambung huraian pada malam ni. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi wa iyyakum fid dharaini amin Allahumma amin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, artinya bersalah-salahan atau berbeza atau tidak sama ia Allah bagi segala yang baharu, yakni makhluk ataupun alam. Baik, segala yang baharu, kalau baharu ni hudus, segala yang baharu, maksud kata banyak, maka jamaknya hawadis. Hudus satu, hawadis banyak. Tu dia kata lil hawadis, segala yang baru, ataupun bersalah-salahan Allah bagi segala yang baru-baru. Baru ni apa? Ada mula, revise, refresh. Baru ni apa? Ada mula, ada yang mencipta, ada permulaan. Itu makhluk lah tu, ataupun dipanggil alam. Apa alam? Alam kullu mawjudin siwallah, setiap yang wujud selain Allah, ataupun ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah dipanggil alam. Alam yang kita panggil alam sekitar pun alam juga. Segala-gala selain Allah alam juga. Syurga, neraka alam, tempat alam, alam barzah alam, alam akhirat alam, alam lahud alam, alam jabarut alam, kursi alam, baju alam. Semua selain daripada Allah namanya alam. Okey? Baik. Maka Allah ni tak sama dengan makhluk. Mukhalafah, berbeza, bersalahan, tidak sama. Mukhalafah Allah dengan makhluk, dengan segala makhluk, dengan segala alam. Maksud kata tak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, baik pada zat, baik pada sifat, baik pada perbuatan. Baik, maka kita dah hurai tidak sama, berbeza Allah dengan makhluk pada zat. Hurai dah. Okey, dah hurai. Kalau ambil refresh sikit, Allah tidak muttasil dan Allah tidak munfasil. Ini siapa yang belajar tajwid macam pernah dengar dia kata. Muttasil mad wajib, munfasil mad jaiz. Tu tajwid. Ini bahas akidah ni. Muttasil ni bersambung, munfasil ni terpecah, terpisah. Mana makhluk yang kata muttasil, bersusun, bersambung. Kan kita dah sebut tubuh kita ni bersusun, organ dalaman kita bersusun, tu muttasil. Okey, bercerai-berai, munfasil, makhluk juga. Mana? Mayat mati digilis ke tepi, hancur, kecai, terpisah anggota badan, terputus anggota badan, makhluk tu. Maka Allah zatnya tidak muttasil, zatnya tidak munfasil. Jangan samakan dengan makhluk. Baik, itu pada zat. Kemudian pada sifat pun kita dah hurai pada pengajian yang lalu. Iaitulah sifat Allah secara rambang atau secara umum. Allah tak sama dengan makhluk pada sifat. Yang mana ni? Sifat makhluk, salah satunya, kalau nak sebut sifat makhluk ni banyaklah. Bentuk. Kalau sifat makhluk bentuk, Allah tak berbentuk. Sifat makhluk bersaiz, Allah tak bersaiz.
Sifat makhluk bertempat, Allah tak bertempat. Sifat makhluk berwarna, Allah tak berwarna. Sifat makhluk berubah-ubah, Allah tak berubah-ubah. Allah tak berubah-ubah. Kalau Allah turun kan berubah atas ke bawah, bawah katakan berubah. Berapa umur Allah? Nah, kau ingat ni bumi Bumi ialah dah berjuta tahun. Tu pun tak kira umur dinosaur. Umur tulang dinosaur berjuta tahun. Allah tak berubah-ubah, tidak tua dan tidak muda. Nah, yang berubah-ubah kita, sihat pada sakit, tua, muda kepada tua. Ada tua pada muda? Tak ada. Muda pada tua. Tua kepada muda tak ada. Tapi buat ada. Dia perasan muda. Nah, okey. Ataupun sentiasa muda je. Dia sebenarnya berubah dah tua, tapi sentiasa muda je. Mana jiwa? Jiwa dia lah. Nah, semangat. Okey. Itu semua makhluk tu. Berubah-ubah. Kejap kita duduk, kejap kita berdiri, kejap kita tidur, kejap kita bangun. Jalan, berubah-ubah. Ini semua makhluk. Allah tu bukan sifat dia. Maka reti dah, sifat Allah tak sama dengan makhluk. Okey. Jadi di antara sifat makhluk adalah berubah-ubah. Laju pada lambat, lambat pada laju. Dulu kalau bawa kereta lah haji-haji ni, CRV, Harrier 160 dah tekan. Saman selamba dia bayar. Sekarang 100. Orang kacip tepi pun break. Seriau dia tu, seram dia tu dah mula ada sebab dah berumur. Ataupun lintas jalan. Dulu kalau lintas jalan, kita rasa menengah pimpin mak kita, cepatlah mak, kereta jauh lagi. Jangan, nanti. Maknya dah berumur. Anaknya cepatlah nak melintas. Anaknya dah berumur, maknya dah tak ada dah. Maknya dah meninggal, dah tua dah. Anaknya dah berumur berapa? 54. Nak melintas tu, padahal orang tengok jauh lagi tu, takut dia nak melintas. Itu perubahan. Jadi berubah-ubah ni sifat makhluk. Jadi Allah punya sifat berbeza dengan makhluk. Langsung tak sama. Baik. Kemudian malam ni kita masuk perbuatan. Jadi berbeza Allah dengan makhluk pada zat, berbeza Allah dengan makhluk pada sifat, berbeza Allah dengan makhluk pada perbuatan. Perbuatan bagaimana? Yang dikatakan Allah dengan makhluk, perbuatan Allah dengan makhluk ni total berbeza, langsung tak sama. Bagaimana? Secara rambang, perbuatan Allah tidak bertempat, tidak bercara, tidak bermasa. Tu. Okey, itu secara rambang. Tidak bertempat, tidak bercara, tidak bermasa. Kita kalau buat sesuatu kan ada cara. Itu perbuatan kan? Allah bukan gitu. Tidak bercara, tidak bermasa dan tidak bertempat. Perbuatan Allah. Dan yang paling penting nak kita faham, perbuatan Allah dengan makhluk adalah berbeza sama sekali. Yang ni nombor satu. Apa dia? Hanya senya perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan makhluk langsung tak memberi bekas. Ini pegangan iman. Pegangan iman. Kalau Allah memberi bekas, memberi bekas ni tahu tak? Lah kan dia bicara dulu. Bekas-bekas ni kalau bahasa modernnya kesan, memberi kesan. Kalau bahasa panjangnya mudarat dan manfaat. Hanya senya Allah yang memberi mudarat dan memberi manfaat. Panjanglah ayat. Pendek kan? Hanya senya Allah yang memberi bekas. Okey? Makhluk tidak memberi bekas. Okey, yang ni kena faham. Ini pegangan iman. Kita bukan bicara hukum adat. Adat kebiasaan tu, tabiat dengan makhluk tu hukum adat. Makhluk dia ada tabiat dia. Makhluk dengan tabiat tu hukum adat. Kita bukan bicara hukum adat ni. Kita bicara pegangan iman. Bila kata pegangan iman,
hanya senya Allah yang memberi bekas. Okey? Makhluk langsung tak memberi bekas. Jadi tentang memberi bekas ada 4 iktiqad yang dulu kita dah pernah sebut, tapi tak apa, ulang lagi, refresh. Tak nak refresh boleh, tapi ada syarat. Kalau ustaz tak payah refresh terus je lah, boleh, ada syarat. Tuan Imam, Tuan Bilal ambil kertas A4, bagi seorang satu, sila senaraikan 4 iktiqad tentang Allah dan makhluk memberi bekas. Nak tengok lulus tak lulus? Kalau ustaz ustaz nak terima kertas pun takut, ulang lah. Jangan buat rasa macam alim tak. Okey, baik. Sebab ni pegangan iman. Lupa tu tak berdosa, tapi jangan sombong. Alah, ulang lagi. Jangan sombong, saya ulang benda penting. Takat benda yang tak perlu saya ulang, saya tak ulang. Maka ada 4 pegangan iman, 4 i'tiqad, 4 pegangan iman berkenaan Allah memberi bekas. Kita ambil daripada 4, 3, 2, 1. Tahu tak tajuk Allah memberi bekas ni? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith pun ada sebut, nanti sifat wahdaniyah pun ada sebut. Kalau dalam kitab sifat 20 lagi 3 kali ulang. Pertama kita belajar hukum adat, nanti masuk pada Allah memberi bekas, tu pada pembicaraan bab hukum adat. Nanti masuk mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ulang lagi. Masuk perbahasan wahdaniyah, ulang lagi. Sebab ni yang saya nak sebut ni kejap lagi ni, 4 tingkatan pegangan iman atau 4 tingkatan i'tiqad Allah memberi bekas ni, saya dah mengulang daripada hari Ahad. Hari Ahad pun ni saya ulang, saya tak perasan sama perbahasan ni. Hari Ahad saya mengajar Sungai Telur, Kota Tinggi. Ni Allah memberi bekas. Semalam Ulu Tiram, Allah memberi bekas. Hari ni Sentosa, Allah memberi bekas. Baik, kita ambil tingkatan yang paling bawah. Tingkatan pegangan iman ni ada hukum dia. Sebab tu dalam tauhid ada fiqh, dalam tasawuf ada fiqh. Tasawuf kata hendaklah pelihara mata daripada melihat yang bukan mahram. Contoh tasawuf, jaga mata daripada melihat yang bukan mahram. Jadi jaga mata yang macam mana tu? Kait dengan fiqh. Bukan mahram ni kalau kita tengok macam mana? Buka aurat ke tutup aurat? Tutup aurat. Tutup aurat. Tapi dia bukan mahram, dia tutup aurat. Boleh tak tengok? Sedangkan tasawuf kata jaga mata. Mana hukumnya? Kena kait hukum, kena kait fiqh dalam tasawuf. Orang ngaji tasawuf tak reti fiqh, boleh jadi menyesatkan orang, boleh jadi dia je betul, orang lain semua salah. Pada menjaga mata, dituntut menjaga mata daripada melihat yang bukan mahram. Baik, bukan mahram tu nak kena tengok dulu. Tutup aurat ke buka aurat? Tutup. Kalau tutup aurat kita tengok ada tujuan tak ada tujuan? Tak ada tujuan, makruh, kan haram. Ada tujuan, harus. Tak ada tujuan tapi bersyahwat, syok tengok perempuan tu, tapi perempuan tu tutup aurat, haram. Akan jelas hukum situ. Tu tutup aurat. Kalau buka aurat, ni buka aurat bukan telanjang, buka aurat free hair contoh, dia bukan mahram, dia free hair, pakai t-shirt nampak lengan, kita tengok. Ada tujuan? Tak ada, haram. Sebab apa? Aurat terdedah. Ada tujuan, mana? Berurusan di kaunter-kaunter kerajaan. Ke orang kafir, pegawai kerajaan pakai tudung? Tak pakai tak? Tu kita tengok tu, harus. Kerana apa? Ada tujuan. Jaga jangan ada syahwat tu je. Nampak tu? Dalam tasawuf kena reti fiqh, baru reti yang mana makruh, yang mana haram, yang mana harus, yang mana ada tujuan, yang mana tak ada tujuan. Dalam bab tauhid pun ada fiqh. Begini, akidahnya sesat. Okey, sesat. Sesat ni yang mana hukum ni? Berdosa. Berdosa tara mana? Berdosa besar, fasik. Atau berdosa juga, berdosa tara mana? Murtad.
dah keluar daripada Islam. Tahu? Nah, baik. Maka 4 tingkatan i'tiqad atau 4 tingkatan pegangan iman tentang memberi bekas. Okey? Benda-benda macam ni, kalau orang tak reti, bila orang bercakap mulut, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati, cakap mulut ni cakap adat. Adat bercakap. Nah, bukan pegangan iman. Pegangan iman dalam ni i'tiqad. Mulut ni cakap adat saja. Okey? Contoh, makanlah ubat bang. Awak tak makan ubat, mana nak baik? Syirik ke? Nah, makanlah ubat je. Awak tu sakit, makan ubat. Pergi klinik makan ubat. Nah, awak macam mana nak baik? Ubat pun tak makan. Tu cakap adat. Tak jadi syirik, tak berdosa. Kalau jahil bab akidah, syirik. Asal syirik? Ubat yang menyembuh penyakit. Orang tu cakap adat je. Nah, pergilah makan je. Awak tak makan dah daripada pagi, awak tak makan ni, memanglah lapar. Nanti sakit, nanti pergi makan nasi. Nah, syirik. Afzal, nasi yang bagi kenyang. Itu cakap adat tu, bukan i'tiqad. Nah, kesenantiasa nak bercakap hakikat. Makanlah nasi, nanti Allah bagi kenyang. Mesti cakap macam tu. Tak cakap macam tu, syirik. Gitu. Siapa ajar? Nah, bang, mujur bang, tadi kita isi minyak. Minyak awak tadi dah kelap-kelip dah merah. Kita ni nak pergi Perak, mujur awak isi minyak. Sampai gitu. Nah, syirik. Pasal minyak menyampaikan. Nak tak sedar sekali, bodoh betul. Ambil kau. Nah, bodoh lah tu. Orang suruh mengajar akidah tak nak. Itu cakap adat tu, mana jadi syiriknya? Nah, kalau kita tanya, betul ke minyak yang menyampaikan? Allah, abang ni kan minyak tu adatnya saja. Kan kita ni orang beriman, Allah lah yang menyampaikan. Tak perlu cakap mujurlah bang, awak isi minyak tadi, Allah sampaikan kita. Kena cakap gitu. Kalau tak cakap gitu, dosa. Tak. Sampaikan lagu minum Milo jadi syirik. Minum Milo, anda jadi sihat dan kuat. Syirik, dia kata. La ilaha illallah. Nampak? Jahil tauhid boleh ngapkapikan orang. Okey, sekarang kita nak bicara 4 tingkatan akidah atau 4 tingkatan pegangan iman. Daripada 4 pergi kepada nombor 1. Yang paling bawah, yang keempat, dia berpegang. Ni iman dia ni. Dia berpegang. Dia berpegang bahawa, pegangan iman dia berpegang, i'tiqad dia bahawa makhluk memberi bekas. Makhluk memberi bekas. Allah ni dia nak kena tengok antara orang Islam ke orang kafir. Kalau dia kafir, Allah tak ada kena-mengena. Memang dia tak beriman dengan Allah. Allah memang tak ada terus. Yang memberi bekas, makhluk. Okey. Kalau orang Islam, makhluk memberi bekas, Allah memberi bekas juga. Tapi Allah memberi bekas kerja dia, makhluk memberi bekas kerja makhluk. Mana? Allah memberi bekas mudarat manfaat. Mana Allah bagi mudarat? Tsunami, gempa bumi, banjir. Tu Allah memberi bekas. Manfaat, Allah turun hujan, panas, siang, malam. Atau Allah bagi manfaat. Itu Allah memberi bekas. Dan makhluk memberi bekas, nasi mengenyangkan, api membakar, api memanas, air membasah, aircon menyejuk, kipas menyejuk, kereta menyampaikan, minyak petrol menyampaikan, pisau memotong, pisau mengerat. Itu semua semata-mata makhluk memberi bekas. Allah tak ada kena-mengena. Ini pegangan yang keempat paling bawah. Ke tak faham ni? Nah, semata-mata makhluk memberi bekas. Api membakar, aircon menyejuk, kipas menyejuk, petrol menyampai, kereta menyampai, api memanas, nasi mengenyang, ubat menyembuh.
Ni semua makhluk yang memberi bekas, bukan Allah. Allah dia memberi bekas kerja dia. Ni akidah gini ni, tingkatan keempat ni. Hukum dia apa? Kafir. Jadi kafir. Akidah dia kufur, orangnya dipanggil kafir. Nah, nampak tak tadi terpisah? Allah memberi bekas, kerja Allah. Makhluk memberi bekas, kerja makhluk. Terpisah tak? Terpisah tak? Terpisah. Ni namanya munfasil. Munfasil, terpisah. Munfasil, terpisah. Allah, makhluk. Jadi nasi memang mengenyang, api memang membakar, aircon memang menyejuk, kereta memang menyampai, petrol memang menyampai, pisau memang mengerat, pisau memang memotong. Allah tak ada kena-mengena. Allah yang bagi bekas, Allah ni kerja Allah. Dia tak ada campur kerja makhluk. Ni munfasil, terpisah. Hukum kafir. Okey? Takut nak sebut kafir, hukum non-muslim kafir. Kalau di Islam murtad. Nah, akidah dia kufur, orangnya kafir. Pangkat dia risalah, orangnya rasul. Pangkatnya nubuwah, orangnya nabi. Pangkatnya wilayah, orangnya wali. Pangkatnya Islam, orangnya muslim. Pangkatnya ihsan, orangnya muhsin. Pangkatnya iman, orangnya mukmin. Ni pangkat buruk ni. Pangkatnya nifaq, orangnya munafik. Pangkatnya kufur, orangnya kafir. Itu bahasa. Janganlah sebut kafir, nanti orang kawan-kawan kita kafir terasa hati. Nak sebut kafir depan orang kafir, kalau baca terjemahan hadis, baca terjemah Quran, Allah dan Rasul sebut kafir. Jangan pandai-pandai ubah terjemah tu. Depan orang kafir sebut kafir. Tapi ada keperluan tak sebut Quran dan hadis depan dia tu? Ada keperluan, okey. Tapi kalau tak ada keperluan, saja nak sebut, nak bagi orang kafir sakit hati, ataupun saja-saja sebut weh kafir, nak panggil orang kafir dengan gelaran kafir, atau panggil anak orang kafir dengan perkataan kafir, hukum haram. Sebab apa? Menimbulkan perbalahan dan menyebabkan Allah dihina. Nah, weh kafir, apa sembah patung bodoh tu, sembah gajah, sembah apa, dihina balik Allah. Jadi penghinaan pada agama lain hendaklah disebut dalam maqam ta'lim saja. Kan sebut depan dia. Kalau nak sebut depan dia, dakwah tu kena jaga bahasa. Sebenarnya segala agama adalah sesat. Kan ada satu video, dia kata segala agama masuk neraka, hanya Islam masuk syurga. Ini tak adil. La ilaha illallah. Tapi yang cakap tu orang kafir, tak apa lah. Orang kafir mana reti. Dia kata mana adil, semua agama masuk neraka, Islam je masuk syurga. Yang cakap tu kafir. Padan lah. Ni orang Islam pun kan apa? La ilaha illallah. Nak sama ratakan semua agama? Sama ratakan semua agama namanya liberal. Dan liberal itu adalah murtad. Siapa kata Islam liberal, itu terkeliru. Islam ada macam-macam Islam hadari, Islam liberal, Islam sekular, Islam pluralisme, macam-macam Islam ada. Mana ada? Satu je Islam. Nah, yang lain-lain tu semua sama ada masih dalam dosa besar atau murtad. Yang jelas ni murtad. Tapi kan belum mati. Kan terbuka pintu taubat. Boleh seru mereka supaya bertaubat semula. Seru lah. Boleh doa tak? Boleh doa. Kita sebut sebagai peringatan hukum. Okey. Baik. Maka itu akidah yang bawah sekali, yang keempat. Kafir. Mana? Munfasil, terpisah. Allah memberi bekas, kerja Allah. Makhluk memberi bekas, kerja makhluk. Makhluk memberi bekas. Seorang sini volunteer datang depan, saya nak tampar. Jangan cakap saya kurang ajar.
Ni ayah-ayah ni, izinkan saya tampar. Tu Haji izin saya tampar. Pang kali, aduh sakit. Saya pun tanya, siapa bagi sakit? Memang tangan yang bagi sakit, Allah tak ada kena-mengena. Tapi yang bagi sakit Allah. Habis tangan tu nampak kan ustaz yang tampar, adat sahaja bila ditampar sakit, adat sahaja. Adat tu boleh tak bercanggah? Boleh, kerana sakit tu Allah yang bagi. Kena tampar, kuat tampar, Allah tak bagi sakit tu, tak sakit kan? Itu bercanggah adat. Siapa nak sini test adat tu, kod lah, bercanggah adat tu, saya tampar tak sakit meh? Tak adalah. Adatnya apa? Kebiasaannya kan ditampar sakit, ditetakkan putus. Baik. Reti yang keempat ni, munfasil, pisah. Naik yang ketiga. Sebab itulah hukum belajar akidah ni wajib. Hukum belajar tajwid sunat. Tapi kalau nak baca Quran, hukum belajar tajwid jadi wajib. Asal belajar tajwid sunat je. Kau nak baca Quran tak? Tak. Main belajar tajwid? Sunat. Kau nak baca Quran tak? Nak. Main belajar tajwid? Wajib. Wajib. Sebab apa wajib belajar tajwid? Sebab nak baca Quran. Okey, kena baca dengan cara yang betul. Kemudian baca Quran tu hukum apa? Sunat. Mempelajari tafsiran dan tadabbur. Tadabbur ni apa? Penghayatan makna Quran. Betul? Tadabbur. Belajar tafsir sunat, belajar tadabbur Quran pun sunat. Kan wajib. Belajar tadabbur gini, sirah Nabi gini. Baca gini. Quran dah dekat dalam 5 tahun ni rasa 12 kali khatam dah. Nampak? 5 tahun 12 kali khatam. Banyak. Bagus. Tapi akidah tak belajar, jangan harap akidahmu selari dengan Quran. Nak akidah berakidah Quran, nak akidah selari dengan akidah Quran, kena berujuk kitab ulama yang telah mengekstrak segala ilmu akidah ke dalam kitab ulama, supaya kita mudah belajar subjek akidah. Dalam Quran tu semua ada. Akidah, fiqh, tasawuf, sirah, nasikh mansuh, tafsir, tadabbur, belambak. Nak pisah macam mana? Satu ayat pun boleh pisah macam-macam subjek. Satu ayat pisah, boleh jadi fiqh, boleh jadi tafsir, boleh jadi tauhid, boleh jadi tasawuf. Satu ayat Quran. Jadi guru-guru Quran kena amanah. Ni belajar-belajar kitab ni jangan ni, tadabbur Quran ni wajib. Dia menukar hukum. Guru Quran yang mana tak amanah saya tegur, yang mana amanah bagus. Sebab ada beberapa guru-guru Quran menyangkal pengajian-pengajian kitab. Kalau kitab yang sunnah tak apalah, ni kitab yang wajib, fiqh, tasawuf, tauhid. Baik. Faham akidah yang keempat tadi, munfasil, terpisah, selesai. Yang ketiga, naik satu tangga. Yang ketiga ni, tadi yang keempat munfasil, makhluk memberi bekas. Okey? Allah memberi bekas juga, tapi masing-masing. Masing-masing tu terpisah, tu namanya munfasil. Allah tak campur kerja makhluk. Kalau dah dua pihak memberi bekas, mana esanya? Tak adalah esa. Kan kait wahdaniyah, tak adalah esa. Makhluk memberi bekas, patutnya Allah saja baru esa. Okey. Makhluk dia sebenarnya tak memberi bekas, itu sebenarnya adat saja, hukum adat. Okey. Yang keempat tadi Allah memberi bekas. Yang ketiga ni pun sama, Allah memberi bekas. Cuma ada cuma. Yang keempat tadi Allah memberi bekas. Makhluk memberi bekas. Allah memberi bekas juga, tapi masing-masing kerja. Munfasil, terpisah. Allah kerja Allah, makhluk kerja makhluk. Ni bukan makhluk orang ni. Itulah yang kita sebut tadi, api, nasi, ubat, pisau. Masing-masing ada
dia punya tabiat. Nah, nasi mengenyang, nasi memberi bekas, mengenyang. Okey. Yang ketiga ni, makhluk memberi bekas cuma Allah yang memberi kuasa, Allah yang memberi izin. Okey, tengok saya. Makhluk ni, kita ambil satu makhluk. Apa? Nasi. Nasi mengenyangkan. Semata-mata nasi. Ya, semata-mata nasi. Kan Allah bagi kenyang. Bukan Allah bagi kenyang. Nasi yang bagi kenyang. Semata-mata nasi bagi kenyang. Allah dia bagi kuasa mengenyang pada nasi. Allah dia bagi izin pada nasi untuk mengenyang, maka nasi mengenyang. Nampak? Ni terpisah ke bersambung? Allah bagi kuasa pada nasi, kuasa mengenyang. Allah memberi izin pada nasi, lalu nasi memberi kenyang, memberi bekas. Pisah ke sambung ni? Sambung. Muttasil. Nombor 3 ni pun ada hukum dia, kejap kita sebut. Jangan 3 dengan 4 ni sebenarnya jangan. Makhluk tak boleh memberi bekas. Kalau masih kata makhluk memberi bekas ni Ustaz dah sama je. Lain. 3 dengan 4 persamaannya mana? Akidah ketiga dan keempat persamaannya mana? Makhluk memberi bekas. Ni persamaan. 4 pun kata gitu, 3 pun kata gitu. Habis mana beza 4 dengan 3 ni, akidah ni? Bezanya yang keempat munfasil, yang ketiga muttasil. Tu beza dia. Samaannya dua-dua kata makhluk memberi bekas. Api membakar, kan Allah? Tak. Semata-mata api yang membakar dan api yang memanas. Habis Allah bagi kuasa memanas dan kuasa membakar pada api. Allah memberi izin kepada api untuk membakar dan memanas. Lalu api pun membakar dan memanas. Aircon ni sejuk tak? Sejuk. Semata-mata aircon yang memberi sejuk. Allah dia bagi kuasa menyejuk pada aircon. Allah memberi izin sejuk pada aircon, lalu aircon memberi sejuk. Aircon memberi bekas. Ini muttasil. Apa hukum akidah ketiga ni? Tidak sepakat ulama. Setengah ulama hukum kafir yang tak perasan. Setengah ulama hukum berdosa besar, jadi fasik. Dua hukum akidah ketiga ni. Setengah ulama kata dah jadi kafir tu, tapi tak perasan dah jadi kafir. Setengah ulama kata berdosa besar. Kita ni ayah-ayah, ibu-ibu, Allah, dah lah banyak dosa. Ke sini siapa yang paling sikit dosa? Tolong berdiri, yang nak tengok. Paling sikit dosa. Tuan Imam tolong bangun, saya tak sanggup nak tampar. Tuan Imam tolong tampar. Allah, banyak dosa kita. Dah kita nak nambah dosa, akidah tak betul ke? Itulah tu. Jangan baik. Kita pun makan ubat, pening kepala ni, bangal kepala macam nak pecah, migrain, makan ubat. Alhamdulillah, lega sikit dapat makan ubat. Kita pun tanya, Ji, awak kata ubat tu lega makan, hilang sakit ni? Hilang sakit tadi, saya makan ubat tadi. Kalau tak ada ubat tadi, tak tahulah kepala ni. Okey? Boleh cakap macam tu, tak syirik. Tu cakap adat saja. Ubat adatnya menyembuh, bukan memberi bekas. Siapa menyembuh? Allah. Tu akidah. Jadi Haji ni cakap macam tu. Kemudian kawan dia tanya, Ji, sajalah tanya, awak kata makan ubat hilang migrain, makan ubat hilang migrain. Yang hilangkan migrain siapa sebenarnya? Ubat lah. Kan dah keluar kat mulut dia. Tadi cakap adat ni, kita tanya akidah dia. Tadi cakap adat, alhamdulillah hilang migrain, makan ubat dia. Okey, tu cakap adat, tak ada masalah. Tapi bila kita tanya spesifik, Ji,
Awak makan ubat kata hilang migrain makan ubat ni. Saya nak tanyalah sebenarnya siapa yang menyembuh ni? Kan pertanyaan tu kita boleh detect. Kalau kita sebut Allah yang menyembuh, bukan ubat. Dia pergi jawab ubat yang menyembuh. Habis je Allah izinkan ubat saja. Ni muttasil. Allah bagi izin saja pada ubat. Allah bagi kuasa pada ubat untuk memberi bekas. Bekasnya apa? Menyembuh. Ni muttasil, sambung. Setengah ulama kata kafir, setengah ulama kata berdosa besar. Dia tengah jawab ubat bagi sembuh tu tengah gentil tasbih. Allah. Nah, zikir tu bagus dah, tapi pegangan iman tak clear, sangkut. Jangan main-main pegangan iman ni. Allah. Tapi ni kuliah tauhid, berapa orang nak datang? Kesusah sangat saya urai malam ni. Tak faham lah dalam sangat. Kalau ajar-ajar ni boleh faham, haji tak faham berat je. Buat malu jantina kita je. Contoh. Okey baik. Jadi 3 dan 4 ni persamaan di mana Allah memberi bekas. 3 dan 4 dan 3 ni makhluk memberi bekas. Memang semata-mata makhluk memberi bekas. Bezanya munfasil dan muttasil. Munfasil, Allah bagi bekas kerja Allah, dia tak campur kerja makhluk. Muttasil, Allah memberi kuasa, Allah memberi izin kepada makhluk untuk memberi bekas. 3 dan 4 ni awal-awal buang. Sebab 4 confirm kafir, 3 setengah ulama kata kafir, setengah ulama kata dosa besar. Tingkatan yang kedua. Dia berpegang isyarah. Tak apa Yang penting 3 dan 4 ni buang dulu. Habis siapa yang memberi bekas? Ni dah isyak ni, ustaz tak sempat nak lanjut ni. Allah memberi bekas. Hukum adat dia boleh bercanggah. Dia tak mesti. Api mesti ke membakar? Adatnya membakar, tapi mesti ke? Api membakar, adat saja tu. Mesti ke? Dah yang Nabi Ibrahim tak terbakar dalam api tu apa hal? Yang ada ulama dipancung taklot dagingnya tu apa hal? Yang mana pejuang Islam ditembak taklot dengan peluru tu apa hal? Yang mana ada yang tak basah terjun dalam air tu apa hal? Itu adat tu boleh bersalahan, kerana yang memberi bekas hanya senya Allah. Tu pegang dulu. Nanti akidah kedua dan pertama kita sambung Disember. Tak ada lah Disember. InsyaAllah. Kita bagi laluan azan dulu insyaAllah. Azan isyak InsyaAllah. Jadi kita sambung sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Baik, sebagai penutup, nanti 4 pegangan iman atau 4 i'tiqad tu, 4 dan 3 kita dah hurai. Nanti kita sambung yang 2 dan yang pertama. Maka sebagai penutup pada malam ni, kita clear dah bahawa Allah senya yang memberi bekas. Hukum adat boleh bercanggah. Nak tanya, kalau malam ni semua ni tak ada, saya dengan imam seorang je, imamnya yang datang mula, semua ni pakat balik makanlah apalah, pergi mana makan, sekejap lagi isyak datang lah. Maksud kata tak datang belajar. Masing-masing semua malam ni semua tak datang belajar ni. Dan sampai bila-bila tak datang belajar? Malah belajar kita tak payah datang lagi lah majlis ilmu. Tak datang. Tak belajar maksudnya. Boleh tak dengan ni semua tak datang belajar ni, boleh tak kalau Allah nak jadikan alim? Jawab. Ni semua tak datang belajar ni, tiba-tiba lepas 2-3 minggu alim semua ni, boleh tak? Boleh tak? Siapa jawab boleh, faham, dia dah faham. Siapa jawab tak boleh, belum faham. Boleh tak? Ni semua tak datang ni, tiba-tiba besok lusa alim sungguh.
Boleh bahas kitab. Alim. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Yang memberi bekas alim tak alim tu Allah ke usaha belajar kita? Allah. Clear lah. Nah, dah belajar tu, belajar tu adatnya orang belajar pandai, adatnya orang tak belajar, situlah bodoh sampai mati. Nah, kata orang Terengganu, bodoh pakai mampu. Tu kasar sikit orang Terengganu. Ada sini. Dok belajar, dok mengaji, bodoh pakai mampu. Nah, dia kasar sikit. Sini orang Johor tak ikat gitu. Nah, cuma janganlah tak belajar. Tak tahu, kalau tak tahu pun Allah nak jadikan alim juga. Sampai ke sudah tak alim. Sebab belajar dan faham tu, belajar dan alim tu kebiasaan, adat. Okay? Cuma setengah-setengah manusia je yang Allah boleh bagi macam tu. Ni muka macam tempe basi, nak harap Allah bagi alim tanpa belajar. Mana boleh. Nah, itu ibu-ibu ayah cuba anak atau cucunya 2 minggu dah tak datang sekolah. Nah, asal tak datang belajar. Alah, tok, abah nak pandai, Allah nak bagi pandai, boleh je pandai, tak payah belajar Allah boleh bagi pandai. Kalau cucu anak jawabnya tu, nah, mari sini. Mari. Orang nampak dia. Situ. Okey. Faham dah tu. Dengan izin Allah tu maksud kata memberi bekas tu. Allah izin pandai walaupun tak belajar. Atau Allah yang memberi bekas, alim ataupun tidak. Ada tak orang belajar benar tak alim-alim? Kan ada. Jadi adat sahaja belajar dan faham, belajar dan alim tu adat sahaja. Okey. Nanti kita masuk akidah nombor yang 2 dan 1. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Jadi tuan-tuan, dengan itu saya mohon ampunan maaf di atas kekasaran bahasa, keterlanjuran kata, keburukan adab, kerendahan akhlak. Jika ada salah dalam penyampaian, saya mohon ampunan maaf. Kita tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. La yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahman sahiha. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa wassi' bihi arzaqana wa hassin bihi akhlaqana wa nawwir bihi qulubana wa quburana wa qubur abaina ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina shiratakal mustaqim. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qablan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.